So 98 sen lah costing dia. Sekali dengan apa packaging dengan apa stiker tu dalam RM20 lebih. RM20. So average price kalau boleh letak RM5 ke RM8 ke atas lah biasanya. Yang tu the best lah. Sebab okay macam ni, pernah compare tepung-tepung ni dengan brand-brand lain? Dah. Sebab kalau brand Adabi ke brand-brand yang ni ada nama sikit lah, starting RM8 ke RM10 dah tu. Dia orang kalau yang tu yang pack besar, sekilo 500 macam saya ni pack 150. Saya tengok yang Nona kan lebih kurang 150 ni, tapi dia orang packaging kotak. Dia kan Yalah. packaging yang besar kan, dalam RM2 lebih, RM2.9 gitu lah. Tapi yang tu tepung apa? Yang Nona tu apa? Nona tu tepung apa? Tepung ayam, goreng ayam. Tepung ayam, mana Kentucky lah kan? Okay, one of the way, maknanya cara yang kita nak positionkan tak semestinya you buat sama. Macam you buat, tengok balik packaging dia tak nampak? Memang tulis tepung, cerita tepung kan? Tak nampak? Tepung. Yang ni kita tetap nama dia tepung goreng seberguna. Dia boleh untuk ayam, untuk seafood pun boleh. Macam tepung magic. Lebih tepung sebenarnya ni lah. Sebab, okay, idea dia simple je. Kita bukan jual tepung tu lah. Forget it. You bukan jual tepung tu. Tepung tu adalah just products je. Tapi you jual lifestyle. So, benda yang buat contoh goreng tu tak apa hari ni, goreng ni. Contoh lah. Ni yang saya buat. Dia goreng, tak tahu dia goreng apa ni. Tapi dia candawan. Ni juga. Inoki. So, benda yang dia buat adalah setiap kali tu, okay, cuma bezanya adalah kita tunjukkan apa produk kita ni membantu orang untuk tu. Contoh macam ni, boleh dalam 3 minit boleh terus goreng. So antara benda yang you buat adalah you tunjukkan benda tu lifestyle je, tak perlu nak highlightkan tepung tu sebenarnya. That's perbezaan produk kita dengan produk orang lain. Sebab macam contoh produk orang lain mungkin dia fokus pada packaging, fokus kepada presentation produk sebagainya, tapi macam sekarang ni apa yang kita nak highlightkan, orang beli sebab kita. Itu dulu yang paling penting. Okay, contoh orang nak beli kita. Of course, kita akan bagi tahu lah, okay, tepung ni selain daripada boleh buat ni, okay, geng-geng K-pop, geng-geng Korean, suka goreng dengan, saya panggil cendawan, tapi aku tak tahu nama dia, inogi lah, apa benda ni. So, tunjukkan benda ni lifestyle. So, boleh goreng dengan ni, boleh goreng dengan bayam. Bayam Brazil ada satu lagi, kawan saya buat. Goreng dengan tepung ni. So, macam, wow, bendanya totally different dan kita tunjukkan supaya orang dapat ingatkan goreng ayam je. Dia boleh goreng macam-macam. Kalau ada nak goreng kumpul ekor ke apa guna tepung ni pun boleh juga, contoh. Kan? Sebab keistimewaan produk tu lah yang first kali kita kena highlightkan, identify 3 benda apa yang memudahkan orang. Contoh, kalau contoh macam saya suka buat ayam goreng. So antara step by step dia nak kena letak telur, letak tepung ni dulu, lepas tu tepung beras lagi, lepas tu campur lagi, lepas tu last kali step letak bread scrum. So ada 2-3 benda nak kena letak dan baru kacau dan letak. Benda tu lah. So baru jadi ayam goreng tu. Itu pun kalau jadilah, selalunya tak jadilah kan. So dengan you punya produk ni, apa yang bestnya hanya buka, letak, orang sado ke ataupun proses tu yang kita tunjukkan 3 step saja contoh ataupun 4 step saja. Step by step dia. Kita tunjukkan produk kita ni senang untuk orang nikmati. Even orang yang tak reti masak pun dia boleh beli ni dan dia boleh buat terus tanpa perlu nak tengok YouTube ke, nak beli periuk yang mahal-mahal air fryer ke. Okey, contohlah. Macam mana nak goreng ayam tanpa minyak contoh, guna air fryer pun boleh. That's one thing lah kalau ada air fryer kan. Ataupun cara yang kita boleh guna lagi, cara goreng yang maknanya tak terlalu banyak minyak. Teknik-teknik ke arah kesihatan. Contoh, gorenglah guna minyak sunflower ke, jangan guna minyak masak sangat ke, ataupun guna minyak yang healthy ni lah. This is another things yang you nak bezakan. Padahal sama je, goreng ayam juga.
Tapi apa beza kita goreng ayam dengan orang lain goreng ayam? Yang ni kita tunjukkan. Mungkin hari ni menu ayam goreng crispy. Esok menu dia ayam goreng black pepper. Lusa ayam goreng cendawan contoh. Sebab benda ni is a lifestyle. Orang beli sebab you, bukannya beli sebab tepung tu sebenarnya. Okay? As a good product sebenarnya sebab untuk entry market masuk ke hilang dah. Dulu Syahidah. Rasa lain problem ni. Tak. Rasa lain ke? Should be okay jap. Oh, tak random lagi lah. Sekejap kelas ada orang. Tiba-tiba dia hilang. Zoom. Mana tiba cakap hilang ni? Saya tak tahu lah line saya yang tak okey ke macam mana. Tiba-tiba dia keluar. Line lah tu. Biasanya line. Okay. So sambungan. Macam sekarang ni maknanya jual ke orang kena datang kedai ke ataupun okay Shopee tu one thing lah kan. Shopee tu baru hari ni buat kan? Semalam. Cuba bagi link. Link Shopee saya jual kat link Shopee. Nanti sharekan link dekat group boleh? Nanti kita boleh tengok, boleh tolong support beli ke promote ke channel. Terima kasih. Okay, another thing, semalam ada few announcement lah kalau boleh follow siapa yang tengok semalam dekat dalam group semalam group A, okay group A, which is kita ada a few program live, nak buat YouTube live bersama dengan barisan, adalah few tetamu jemputan tu. So kalau sesiapa yang ada produk yang nak kita review tapi YouTube channel je, tak keluar TV, tak keluar drama pun, boleh send kat saya dan kita akan buat tolong promotekan lah produk tu. Okay? Okay, setakat ni saya ada yang tu lah, nasi dagang, siapa saya sambal, lepas tu yang terbaru ada kopi. So, kalau ada nak so kita target untuk start dalam hujung bulan ni. So sesiapa yang minat just send je produk, nanti kita akan uruskan untuk promotion. Tapi wajib ada kedai Shopee satu. Dah ada kedai Shopee kan? Okay, satu. Lepas tu kalau cara nak order tu macam mana? Selain daripada Shopee boleh order WhatsApp ke, ada link website ke sebagainya lah. Sebab kita time kita promote tu akan ada terus link macam Shopee lah, macam GoShop. So orang nak beli sama ada contact number ke atau apa sebagainya. Kalau ada artis datang, artis akan pegang lah. Kalau tak ada tu maybe influencer ke dan sebagainya. Alright. Okay. Kita kena bayar. Tak kena bayar. Untuk sekarang ni tak kena bayar lagi. Tak kena bayar lagi Okay. Sebab follower tak ramai. Follower baru dalam berapa? 60-70k je, so tak ramai lagi. Tunggu sampai 100,000 lagi baru charge lah. Nah, ini one of inisiatif kita nak bantu untuk usahawan yang ada produk. Mostly produk yang kita nampak ada boleh potensi boleh pergi, dan salah satu intensifnya kita nak maybe your product kita akan letak dalam website lah sebenarnya. Itu je. Okay. So produk lain sekarang tengah jalan ke ataupun hold ke atau macam mana status dia? Mute tu, mute. Oh, saya seorang je rupanya. Saya kan cakap dengan orang lain. Sekarang ni produk lain saya tengah
masih lagi saya cakap tu kan, saya tak hantar lagi kerutuk kerutuk daging Kerutuk daging tu dekat kos saya tak hantar lagi, tapi barang dah ada dah. So, Cumanya saya nak tunggu lagi sikit. memang produk sendiri ke macam mana? Trading lah? Produk sendiri, buat sendiri. Ada masa buat semua tu tepung lah, nasi dagang lah. Bukan. Sebab macam mana sebab produk tu sebenarnya adalah benda yang kita masak kat kedai. Jadi bila benda tu masak kat kedai, pasal sekarang ni kan macam yalah masa-masa macam gini kan. Jadi kita cari alternatif yang memang kita dah tahu macam mana nak buat. Kiranya bukan benda yang baru yang kita nak perlu orang kata R&D semua. Cumanya macam produk yang ready to eat apa semua memang perlu R&D lah sebab sekarang ni kan Madi tutup kan. Lepas tu hari ni saya dah order mesin konak-konak. Order mesin Wow. Lain Order mesin, dia order mesin dahsyat ni. Bukanlah maksudnya macam susah sangat kan. Macam beli-beli yang murah-murah je lah coach. Lepas tu saya nak tengok lah maksudnya macam mana kan. Maksudnya progress apa semua tu. Sebab saya rasa benda ni macam menarik. Lepas tu yelah Kak Gi kan nak saya target untuk apa. Untuk ni lah. Untuk apa. Nak raya haji kan. Nak raya haji. Alhamdulillah yang masa raya haji baru ni. Chef Zam ada beli kita punya produk. Dia ada beli pants. Pasal dia ada pula buat review. Mungkin perkataan review dia tu. Apa dia beli? Dia beli pants nasi dagang. Lepas tu dia beli sebelum tu dia dah berapa kali dah beli kita punya produk. Dia ada beli yang masa nak gaji pun dia beli banyak. Dia beli 10 paket dia beli. Wow. Okay. Banyak dia beli 10. Lepas tu baru ni dia buat, lepas tu dia ada share lah dekat saya. Dia tak dia ada mention saya tapi saya macam tak perasan, tapi ada kawan adik saya yang bagi tahu Chef Zam up dekat dia punya IG pasal yang nasi dagang dia masak-masak semua tu. Lepas tu dia cakap ni bukan story ke posting? Macam mana? Dia up dekat story ke posting? Post biasa? Saya tak pastilah, saya pun macam tak kerti sangat. Sebab saya tak tengok orang yang bagi tahu. Suruh dia ambil gambar lain kali pre-screen tu sebab yang tu bukti yang kita nak sebenarnya. Sebab kalau dapat story pun sikit okey lah. Kalau dia upload dekat status dia lagi bagus sebenarnya. Okay, sambung. So, nanti balik. Okey, lepas tu dia cakap, dia kata ni bukan review berbayar dia kata saya beli, dia kata. Saya dah pernah beli sebelum ni, pasti ada komen lah, dia kata sebelum ni packaging saya ada leaking, dia kata sekarang ni packaging dah upgrade dah, dia kata gini-gini. Mesti dia kerja komen. Lepas tu, masa tu kan bulan puasa. Jadi tiba-tiba saya punya IG masuk order banyak sangat. Saya macam pelik. Biasa IG aku macam tak ada order sangat pun daripada IG. Tiba-tiba masuk banyak, agak banyak lah. Satu hari tu saya boleh dapat 30 lebih partial. 30 lebih bukan partial. 30 paket maksudnya. Bagi saya banyak lah bagi saya. Lepas tu saya macam terkejut. Banyak sangat macam tu. Lepas tu saya cakap elok. Rupanya Chef Zam yang promote macam gitulah. Pernah hubungi dia tak? Call dia ke, WhatsApp dia ke pernah tak? Atau DM dia ke pernah? Memang ada je kontak-kontak dia. Macam kalau biasanya kalau macam saya ada produk-produk baru ke apa, nanti saya hantar kat dia. Lepas tu nanti dia komen lah. Betul. So insentif apa yang dia buat satu pack proper kotak yang macam corporate punya lah. Yang ni kena beli kotak kat Shopee je sebenarnya. So buat satu kotak khas untuk Chef Zam, buat kad. Okay, kad tu sama ada nak printing sendiri ke, nak hantar kedai ke, terpulang. Tapi sebab apa yang kita nak buat, kita nak buat satu packaging khas, cakap dekat dalam kad tu tulis, terima kasih Chef Zam sebab support. Okay, ayat dia adalah sokong perniagaan kami dan terima kasih sebab sharekan lagi. So ini sebagai tanda untuk kita terima kasih untuk ini mati saja. Kalau bakul nak kena deliver tu pula, bakul. Kalau boleh bubur dah bakul, macam nak hantar bakul. Dia ada jadi jenis yang macam kotak yang petak tu pun nice lah, macam gift lah sebenarnya. Okay. The moment yang ni, nanti dia akan ambil video tau biasanya.
Ini trik kalau macam mana kita nak hantar kat influencer ke, kalau dekat artis ke, cara sama juga. Bila dia buka packaging tu, itu yang kita nak sebenarnya. Dan obviously letaklah contact number ke apa. Sebab bila you daripada hantar yang biasa dengan you hantar yang macam special sikit ni, dia memang ada investment sikit lah. Kita akan invest lebih sebab kena beli kotak, nak kena beli reband lah, nak beli kertas apa semua tu. Tapi you bayangkan kalau buat macam tu dekat 5 artis, salah seorang tu dia review secara percuma. So benda tu dia boleh balik modal kita dah sebenarnya. Sebab kita dapat free marketing daripada dia. Bayangkan Cik Zam berapa banyak follower dia. Rita Brani contoh berapa banyak follower dia ataupun ada few influencer yang lain lagi. So kita nak dia post. So macam mana cara nak ambil hati dia adalah kita bagi berdasarkan special sikit lah sebenarnya. Ada kad, ada siap tulis. Kalau boleh tulis tangan. Okay? Itu trik dia. Trik yang memang menjadi yang selalu sangat saya gunakan dan obviously letakkan kalau untuk bahan marketing, kalau ada flyers, letak flyers. Kalau tak ada flyers pun tak apa, boleh letak macam kita panggil katalog produk apa lagi yang ada. Macam dalam kes Islam ni dia pernah beli produk tu, so dia tahulah. Tapi alang-alang you nak send produk baru, ini adalah rangkaian produk kita ada, tapi tulis kat itu jemput nikmati, terima kasih sebab support kami. Itu je. Jangan mention dia untuk post ke apa, tak payah mention pun. Okay? Itu bezanya berbanding dengan orang lain yang datang yang bagi, tolonglah share, tolonglah like, tolonglah something. Kita bagi nampak ikhlas. Itu istilahnya. Kalau macam artis lain tu macam mana tu nak dapat alamat dia? Nak artis siapa? Okay, ni contoh lah apa yang saya cakap ni contoh dia. Nampak? Okay, berapa ringgit ni? Tak hilang pula skrin. 20 lebih. Memang agak mahal sikit lah, tapi nampak tak kelas dia? Ini memang kena special pack apa semualah. So bila contohlah influencer ke even Chef Zam dapat benda ni, dia excited tau. Dia akan jadi dapat ni siap dengan raga dengan packaging apa semua. Confirm dia akan ambil video. Ambil video yang pertama first. Sama dia nak buat review ke, itu ke belakang kira lah, tapi dia akan ambil video. Dan benda tu yang kita nak. Kita nak moment orang buka, dia ada kad lagi lah. Dia baca kad apa semua, lepas tu dia buka satu-satu. So experience tu yang kita nak. Lebih-lebih lagi orang yang ada follower ramai. Ingat tak? Chef Zam hari tu dia post kan, berapa banyak sale dapat? Total semua berapa? Total semua daripada posting dia tu. Saya tak kira molek-molek lah. Aduh, ada buat report tak? Saya buat report yang database saya tu, tapi saya tak buat yang macam coach ajar tu. Suruh apa? Saya ada tanda dekat saya punya telefon ni lah. Hari ni berapa orang boleh nasi dagang. Tapi tak ada yang detail. Yang macam jual maknanya direct lah, bukan guna Shopee, tak guna apa lagi kan? Tak. Okay, tak apa, tak ada masalah. It's okay, tapi untuk sekarang ni boleh dah start play dah. Okay, contoh, kalau nak bagi artis nak bagi siapa. Tapi make sure kena tahu jugalah sama ada benda tu boleh convert ke tak. Sebab kita nak spend. Benda ni kita spend marketing tau. Macam kita buat iklan. Kita akan burn duit dulu. Nak dapat feedback tu tak tahu dapat feedback okay ke, dia tak post langsung ke ataupun macam mana. Tapi dalam situasi sekarang yang PKP ni, artis pun tak ada job sekarang, tahu. Diorang tak ada job, nak berlakon pun tak boleh. So apa yang dia buat adalah diorang akan review produk. Kalau orang hantar produk dia akan review produk. Kalau ada macam kena buat live ke apa, diorang akan buat live biasanya. So just bagi tahu lah untuk sekarang kalau ada plan nak ke selebriti siapa, insya-Allah boleh kita cuba tolong sampaikan. Okay? Lepas tu kalau selebriti lain tu dia ada macam sekali review ada berapa yang diorang nak kita bayar kan. Kalau tak silap saya lah. Setakat ni saya tak pernah bayar satu sen pun. Okay? Apa tuan orang hebat memanglah macam kita. Kita kan pilih. Bukan nak kata hebat ke, kenal ke, kawan ke apa, bukan. Dia salah satu bendanya sebab kita kena PR. PR kita tu kena betul. So contohlah, kalau orang bagi kita hadiah, paksa kita nak kena review, paksa nak kena upload apa semua, apa perasaan kita? Contoh.
Kalau orang bagi, tiba-tiba bagi. Tapi dengan syarat you kena upload. Apa perasaan kita? So Tak kita suka. kau ni bagi tak ikhlas ke apa kan. Tapi kalau kita bagi dia, okay, contoh sekarang ni saya dia keluar nasi dagang. Contoh yang saya buat last week, kita bagi. Dia sendiri, okay, contoh saya bagi dekat IDNO. Dia sendiri yang review dengan bini dia. Dia baru kahwin kan. So dia review betul, dia ambil video. Sampai 3-4 story dia buat. Hanya satu produk saja. Nampak? Tapi kita tak perlu mention pun. Okay, you share lah. Kalau ni apa semua tak perlu. Just bagi dia, okay, ini untuk you, makan. Kalau okay, let me know. Itu je. Tak perlu nak upload. Saya tak pernah mention pun. Tolong update ke, tolong post ke, ataupun tolong something, tak perlu. Okay? Itu trik dia lah. Jangan paksa orang untuk untuk update status ke apa. Yang hari tu nasi dagang saya, tuan dah cuba ke? Tak cuba sebab saya tak kerti masak. Tapi senang je, sangat mudah. Nanti saya bagi wife saya masak. Saya cuba. Sebab ramai je yang tak masak tapi boleh je. Sebab nasi dia je kena masak. Plus dia tu cuma tambah air je dengan santan. Dia maknanya dry lah. Powder ke apa yang tu? Dia tak, dia paste. Oh, paste. Okay. Jadi dia tambah air dengan santan je. Itu je cara dia. Cuma air, kalau nasi tu kena ikut kita punya instruction. Tak payah lama-lama. Nanti saya pergi video. Nanti untuk few episode yang pertama nanti kita akan buka dan saya akan untuk review lah benda tu. Okay? Okay. So, tadi yang item yang first kali sampai sebenarnya. Ada lagi kat office benda tu. Alright. So untuk tepung ni apa planning you sebenarnya? Ada macam sekarang memang produce sendiri ke ataupun ada you buat OEM ke atau macam mana? Sekarang ni tak. Sekarang ni tepung ni memang buat sendiri. Buat sendiri? Pancuh. Yes. Tepung tu kita ada belilah jenama-jenama yang kita ada beberapa tepung yang kita combine semualah mengikut kita punya apa kata secret formula mengikut resipi kita lah. Betul. Yalah secret formula mengikut resipi kita lah. Okay. Secret formula adalah konon-konon. Lepas tu tepung ni kita pakai unbleached powder dipanggil flour. Yang tak ada bahan pemutih tu, kita pakai yang jenis tu. Lepas tu tak perlu dah masuk garam semua, tak perlu. Sebab kita dah masukkan garam semua, tak perlu. Oh, okey. Ada? Tak, maknanya yalah tak biasa kita memang letak garam, letak sikit pepper ke, memang tak ada tak perlu Tak perlu. Okey. Lagi mudah lah. So macam kira ni produk baru jual kan. Target untuk keluarkan sekarang dalam berapa banyak you boleh keluarkan? Saya boleh keluarkan produk ni tak banyak sangat sebab saya buat seorang kan sekarang ni lah. Dalam satu hari mungkin dah 50 paket macam gitu je. Banyak tu 50 paket. Sehari seorang lah kira kan. Sebab dia mudah je packing dia ni. Dia macam kita buat pancur-pancur tepung kita pun semua. Lepas tu dia ada dah letak herba-herba dia pun semua. Lepas tu dah packing. So dalam Shopee sekarang letak berapa unit? Untuk saya yang SKU 10. 10. Okey lah, tak apalah. Okey, ingat macam ni Ni teknik yang saya nak share special. Hanya untuk orang yang ada Shopee saja. Kalau orang yang baru nak start Shopee biasanya, sebab ada kredit Shopee ads kan, tu boleh guna juga benda tu. Biasanya anggaplah 10 yang pertama tu kita tak buat duit pun. 10 yang pertama adalah untuk kita kumpul review dulu. Okay? So trik dia kita nak dapat review 5 star, kita nak review yang orang suka, dan kalau boleh, kalau ada orang ada order contoh hari ini juga kita hantar sebab kita nak delivery cepat dan sebagainya lah. Sekarang PKPD lagi ke dah habis dah? Sekarang kat saya dah habis tapi kat Terengganu ada beberapa tempat lagi yang PKPD. Kampung mak saya bukan mak saya, rumah makcik saya dekat Jalan Pusara dengan tu kena. Pasal kena. Dekat Batu Buruk kena. Jalan Batu Buruk dalam tak tahulah. Dia nak keluar nak pergi mana pun tak boleh. Okay. So basically untuk sekarang ni apa yang boleh buat adalah jaga time delivery tu. Kalau boleh jangan lebih dari 3 hari. Maknanya proses order lah. Sebab once kita print, kita receive order, kita akan generate untuk print AWB. Ingat? Pernah buat kan?
Okay. Bila kita print AWBD, terus kalau boleh terus hantarlah. Jangan sampai 3 hari. Okay? Itu syarat pertama lah, yang bila customer Shopee ni biasanya dia nak hantar barang cepat. Tu je. Lagi satu dari segi packaging, dari segi tu dia nak kena puas hati jugalah kan. Kena jaga juga bab tu. So target untuk 10 hari pertama ni, you nak untuk dapatkan review 10 hari pertama dulu, sebab biasanya kalau review kita okey, Shopee akan upgrade akaun kita. So contoh macam awal-awal tu, tak semua orang nampak produk kita, melainkan kita gunakan Shopee Ads. Tapi kalau macam mana nak upgrade kita punya akaun Shopee ni, salah satu cara dia adalah kita jaga kita punya review. Satu, jaga kita punya respon. Kalau ada orang chat ke apa, tu memang nak kena reply lah. Kalau boleh jangan lewat daripada 1 ke 2 jam. Okay? Benda ni kena install Shopee apps dekat phone lah. Dan lagi satu yang paling penting sekarang, secret macam mana you nak customer happy, time ni kena invest sikit, you bagi free gift. Okay, contoh kalau dia beli tepung ni, apa benda ada dekat EcoShop yang you boleh jadikan as a gift? Okay. Apa benda? Kerana di EcoShop memang banyak gila sana, kan? Try lah beli sapu tangan ke, kitchen ke, whatever benda, you bagi as a free gift. 10 ni dulu pun tak apa. Okay? Itulah trik yang kita boleh dapat customer 5 star sebenarnya. Sebab contoh kalau dia beli tepung satu, kalau contoh kita ada produk lain, kita bagilah sampel produk lain pula. Okay? Bagi letak flyers. Dan trik yang saya sendiri gunakan adalah letakkan kupon ataupun voucher ataupun maybe flyers untuk pembelian seterusnya boleh order direct dengan kita. Maknanya order dalam WhatsApp ke, order dalam Instagram ke, maknanya order direct. Okay, faham? So first time memang dia beli daripada Shopee, tapi make sure second time, third time sampailah kali ke-10 dia beli dengan kita direct. Okay? Sebab Shopee ni anggap macam ni je, dia adalah Shopee Mall. So orang yang lalu, orang yang masuk dalam Shopee Mall tu saja yang akan beli. Tapi macam mana kita nak maintainkan customer tu beli dengan kita? So antaranya yang kita buat adalah kita offer free gift, kita offer kupon, kita offer voucher, sampling, supaya dia akan rasa, aku beli dengan dia dulu, macam-macam dia ada. So dia akan rasa ada relationship tu ada dengan kita. Okay? Lepas tu kalau dia akan jadi buyer kali kedua, third time, fourth time, macam gitu. Dari segi dia adakah customer tu akan buat perbandingan, dia akan kata, baik aku beli kat Shopee posting murah, dia akan kata gitu. Dia ada fikir gitu. Memang ada, betul. Tapi ada juga cara kita nak counter juga sebenarnya. Contohlah kalau dibeli satu, biasanya lah trik yang kita gunakan, customer beli Shopee ni biasanya harga yang kalau beli satu harga mahal, beli bulk lagi murah. Ada certain strategi, kita tak jual bulk dalam Shopee, kita jual di luar, faham? So biasanya saya akan nampak beli satu you nak harga mahal, kalau you nak beli lebih murah tapi you beli ni. Tapi kita akan counter balik lah, okay, disebabkan you beli ni kita bagi free delivery. Sebenarnya cost delivery kita dah masuk sekali. Cost delivery kita sekarang berapa? Contoh berapa cost delivery? Saya cara RM8. Amboi, kos pakai JNT baru RM6 lebih. Kita kira lah, kita punya bubble semua tu. Yalah, betul. So, sebab apa? Sebab sekarang ni fikirkan jangan jual satu. You kena jual combo. Minimum 3, 5, 10 dan sebagainya. Okay. Kenapa saya panggil istilah customer beli pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah ke 10 kali. Pertama, kedua sampai ketiga mungkin dia beli repeat. 1, 2 atau 3 dan sebagainya. Tapi setelah dia beli 2 atau 3 kali, apa yang kita boleh buat? I nampak you selalu order lah. Nak tak kita offer? Okay, harga dia mungkin as agent price. You akan dapat agent price. Dan you boleh buat niaga sekali. Nak tak? Kita recruit dia jadi agent terus. Okay? Itu cara dia. Sebab dia dah experience kita punya produk, dia dah rasa kita punya produk, dan dia dah confident dengan kita punya produk. So what's next? Bagi dia bahan marketing je sebenarnya. Biar dia share. So whatever yang kita bagi, sebab tu pricing sangat penting sebenarnya.
So contoh kita ada dalam 40% margin. Okay, kita boleh bagi dia 20%. So dia boleh jual pada harga normal dan dia dapat commission lah daripada situ. Okay? So that's why keep coming. Dia akan keep membeli. Sebab apa? Kita dah recruit daripada customer biasa, dia dah jadi regular customer, sampailah dia jadi agent, sampailah dia jadi stockist, sampailah tak tahulah sampai peringkat mana lagi. In the end, relationship tu dah ada. Itulah bezakan daripada dia beli Shopee dengan dia beli kita direct. Okay? Kalau macam tepung saya ni kena buat packaging lagi besar, lepas tu letak harga lagi mahal ke coach? Ke macam mana? Ya boleh, tak ada masalah. Sebab perbezaan tepung you dengan tepung KFC dengan tepung lain-lain, apa beza dia? Tak sama lah. Apa beza? Ha? Resepi tak sama lah. Okay, recipe is one thing. Tapi bezanya adalah brand je sebenarnya. Tepung ni, percaya tak? Kalau saya dapat tepung ni, saya boleh pergi mana-mana kilang, boleh buat benda yang sama. Betul? So, apa beza dia tepung saya dan tepung orang lain ni? Brand. That's why. So, highlightkan brand kita. Biar orang beli sebab kita. Biar orang beli sebab brand. That's why orang beli ayam KFC, walaupun ayam KFC makin kecil, berbanding dengan beli ayam yang lain-lain. Sebab apa? Oh, brand, orang ingat. Oh, KFC. Padahal makan ayam beli pasal malam tu, ayam RM1 je. Tapi panggil apa? Ayam KFC juga, contoh. So, biar jual brand kita. Sekarang ni pakai title brand apa? Kena ada satu brand tau sebenarnya. VCK. Apa? VCK. VCK stand for? Vintage Catering and Kitchen. Tahu lah. Oh, okay. Pakai vintage brand lah. Kan lagi best. Vintage catering ke, vintage food and F&B ke? Saya dah trademark VCK. Ha? Saya dah trademark dekat Maipo dulu VCK. Oh ya ke? Boleh je. Tapi brand macam Pelik sikit lah. Pelik-pelik sikit. Vintage tu dah cantik tau sebenarnya. Sayanglah kenapa tak register vintage tu as a brand. Vintage tak boleh register as a brand. Word vintage catering tak boleh juga? Tak boleh, cannot. Perkataan vintage tu tak boleh. Oh ya. Saya cuba register nasi dagang vintage. Semua kena tendang. Oh, nasi dagang memang general words, tak boleh. Vintage pun tak boleh. Lepas tu saya register dia punya logo. Logo kita VCK. Lepas tu kita bawa lah dekat mana-mana kita punya brand. Kalau perasan dia akan ada kita punya logo. Tak apalah. Memang sebab in term of branding, kena ingat satu. Dia adalah master brand satu. Contohlah Nestle. Nestle adalah brand. Tapi dia ada produk-produk bawah dia. Maggi, Milo dan lain-lain lah. So different product, dia adalah dipanggil sub-brand. So sub-brand ni, bila orang contohlah Milo, orang ingat apa? Milo. Tapi Milo dia ada sub-sub dia lagi sebenarnya. Tapi in the end, brand owner dia still Nestle. Contoh. Ataupun brand, siapa yang lagi famous? Colgate, contoh. Colgate is a brand tau. Tapi contoh macam Dali ke apa semua, mana boleh nak fight juga. Sebab apa? Brand Colgate tu dah memang kuat dah. Dan istilah branding ni biasanya ada 3 kriteria aja. First kali, make sure kalau orang tengok logo tu orang tahu tu brand VCL, Vintage, VCK. Okay, VCK. Okay, so logo tu memang peranan utama. Orang tengok, orang tahu, oh ni brand VCK. Ini brand VCK. Always repeat dalam poster, dalam IG, dalam you punya bahan marketing kit, dalam you punya kotak ke contoh. So always repeat benda tu. Dan elemen yang kedua paling penting adalah colour corporate you. So dah decide dah macam ada tak main-main dengan colour yang favorite you contoh. Kalau vintage ni biasa coklat lah, biasa kan coklat. Kita biasa main dengan warna coklat dengan gold. Okay. Coklat dengan gold. Main dalam 2 kali ke 3 kali cukup lah. Jangan main banyak colour. Sebab bila orang tengok colour tu, dia akan ingat kita. Oh, ni brand ini dulu. Ni brand dia. So, ada kita punya identity istilah dia. So, bila dah nampak. Even, okay, benda ni adalah dia scientificnya logik. Contoh kalau kita jalan dekat supermarket, kita nampak banyak brand kan. So, macam mana kita nak bezakan? Oh, ni Milo. Ini Nestle. Ini Starbucks contoh.
So normally orang akan tengok daripada colour tu. Oh, colour hijau Milo, confirm Milo. Ni colour orange, Ovaltine. Bukan Ovaltine. Adalah macam Cocoja ke apa semua kan. So dia colour tu main peranan juga. So packaging you pun main peranan. Lepas ni mungkin boleh dah upgrade dan sebagainya lah. Tapi ini adalah kita panggil display untuk branding. So you kena start bila logo sendiri, kena start untuk buat packaging yang dia panggil corporate identity sendirilah, dari segi color, dari segi you punya label, dan persediaan sekarang ni sebenarnya you tengah ready macam mana nak masuk ke supermarket pula. Ini method yang kita gunakan. Macam mana cara produk kita nak masuk supermarket. Kita nak orang beli, tak naklah masuk supermarket tapi duduk kat bawah je, orang pun tak nampak kan. So banyak benda lagi yang boleh buat. Cuma untuk sekarang ni apa yang boleh fokuskan, kumpul review dulu kalau dalam Shopee, kumpulkan testimoni sebanyak mungkin dan dapatkan data-data yang supaya dapat feedback daripada customer. Komen apa, tepung ni mungkin masin sikit, mungkin kalau letak gula ke, letak ni ke, dapatkan feedback. Sebab once customer bagi feedback, contoh Cik Zam bagi feedback, ambil feedback tu, jadikan kita punya ayat untuk buat iklan nanti sebenarnya. Okay? Itu je copywriting dia sebenarnya. Okay? Apa-apa feedback yang bagus lah. Kalau yang feedback tak bagus, tak payahlah ambil. Just simpan sendiri. Kalau contoh dia kata, tepung ni bagus, 5 minit je saya goreng. Contoh, ambil testimoni tu, jadikan kita punya ayat untuk buat copywriting kita. Okay? Boleh? Boleh. Macam mana kita nak menjual 10 item pertama? Bukan kat Shopee, macam kat mana-mana lah. Okay. Trik dia adalah, first, you kena tahu step pertama distribution channel you. You nak jual kat mana? Dalam phone you, dalam WhatsApp, you ada join berapa group? Ada join berapa group sekarang? Minimum ada berapa? Ada join 5. Ada tak 500 group? 5-6 group macam tu. 5-6? Ada. Ya Allah. 5. Okay. Habis kelas ni, make sure ada 20 group 20 group business. Boleh? Grup taman, grup kampung, grup bandar, grup UMNO, grup putri, grup PAS, grup semua, grup masjid bawang, grup surau, grup masjid. At least kena ada. Grup tu grup dekat WhatsApp ke dekat Facebook? Facebook boleh, WhatsApp boleh, Telegram pun boleh. Tak ada masalah. It's all about, kita panggil channel yang berbeza je. Grup sama je. Start dengan tu dulu. Okay? Start dengan tu, at least, okay. Hari pertama, apa yang boleh buat adalah share dulu. Hari ni saya ada masak tepung ni, ni sekejap je ni. Ambil gambar ke, video ke, share. Jangan jual lagi. Share dulu. Start untuk 7 hari berturut-turut. Ingat tak formula tu? Ingat. Okay, start dengan tu dulu. Make sure lah. At least lah, minimum 20 group pun jadi. Group nak jual lah, grup-grup yang, nak kata grup yang heavy tak ada sangat. Just grup-grup kat taman ke, grup kampung pun okey dah sebenarnya. Ataupun saya, favorite group saya macam walaupun tak ada kena-mengena, saya suka grup Tahi dengan grup suami masak apa tak jadi, contoh. Isteri masak apa tak jadi pun satu lagi contoh. Dia ada tukang apa hari ni, masak apa hari ni, join grup-grup macam tu, buat share. Buat share je, jangan jual. Sampailah ada orang komen kita, ada orang tanya kat kita, ada orang tag kita, kat mana nak beli tepung ni Okay? Sampai ke peringkat tu baru share. Boleh? Share macam ni cara belilah. Ya. Share tu kita buat ke macam mana? Apa dia? Share kita tengah live ke macam mana? Share kita punya live ke ataupun share kita punya video-video ataupun kita gambar-gambar? Video pun boleh. Contoh video kita tengah masak ataupun video kita dah habis masak, video tengah unboxing ke, ataupun video nampak produk tu ke. Tapi kalau boleh jangan terlalu menjual sangatlah. Kalau boleh video yang kita tengah masak pun okey je, ataupun gambar kita tengah masak. Okey, tak ada masalah. Kalau boleh live tu kira orang dah over confident dah tu. Dah confident boleh je buat live. Tapi sekarang ni kita nak bagi sikit-sikit dulu. Hari pertama, hari kedua. Kalau macam kat profile tu okey boleh start buat live lah. Hari-hari buat live. Cuma variety kan menu kita. Jangan hanya satu je buat benda lain pula.
Kalau dah sotong, udang. Kalau dah udang, apa lagi? Next. Apa lagi yang boleh guna? Apa lagi yang boleh guna? So variety kan supaya ada nampak, hari ni semalam dia goreng ni. Esok dia goreng ni. Lusa dia goreng ni. Bagus betul. Hari-hari dia goreng. Apa produk dia sebenarnya? Sampai ada orang akan tanya. Okay? Right. Itu step pertama lah. Biasanya kita akan share kat group. Sama ada group taman ke, WhatsApp ke. So that's a step pertama. Yang kedua adalah kita akan memudahkan customer untuk membeli. Contohnya, bila kita dah start share, akan ada sampai satu masa orang akan start tanya. Kita letak link WhatsApp ke ataupun link Shopee ke, sampai satu peringkat dia akan start tanya. Dia akan tanya kita, macam mana tepung yang cakap hari tu kat mana you beli Dia akan dig lagi, dia akan tanya lagi. Ataupun bila kita update kat Facebook, kawan-kawan kita dah start nampak. Kawan-kawan kita start nampak siapa yang tanya tu, kalau boleh buat sampling dulu, boleh hantar kat diorang. Tak perlu bagi existing biskut pun, existing packaging. Buat packaging kecil-kecil pun yang sampel tu boleh bagi dekat orang dulu. Mungkin boleh buat pertandingan ke, siapa yang komen yang paling last saya akan hadiahkan ataupun something macam tu. Mewujudkan supaya orang rasa macam tertarik. Dia nak bagi hadiah. Hadiah apa yang menarik sangat tu? So kita bagi hadiah produk ni. So itu cara yang nak menarik perhatian orang jugalah biasanya. Okay. Nurul Atifah. Okay, so basically itu kita panggil cara yang saya tak habis lagi. Sebenarnya kita identify kita punya channel distribution kita. Contoh, saya aktif dekat Instagram, saya aktif dekat Shopee. So dua ni adalah channel saya. So macam mana saya nak fully optimize kan? Okay, first kali of course saya kena consistent update lah. At least every day minimum saya update 3, pagi, tengah hari, malam, ataupun ikutlah time-time yang sesuai. Nak buat live boleh, nak update video boleh, nak update gambar pun boleh. So kita updatekan, dan kalau boleh kurangkan menjual, more kongsi untuk perkongsian yang sharing. Okay? Sharing pasal menu, sharing pasal khasiat, sharing pasal even tak ada kena-mena pun tak apa, isu semasa pun tak apa. So sharing, banyakkan sharekan supaya bila orang nampak, dia akan ingat kita. Dia akan tengok, hari ni dia live, esok dia live. Consistent every day kita buat benda tu, kalau boleh dapat hari-hari, ataupun mungkin dalam seminggu tu dapat 3-4 kali, so orang akan nampak kita. So bila dia nampak kita, apa yang akan jadi, orang akan start percaya dan orang akan tertanya-tanya, bagus sangat ke produk yang you jual? Is it okay? Dan dia akan start beli daripada situ. Dan percaya tak, orang yang tengok tu tak semestinya beli tau. Orang yang tak tengok tu lah yang akan beli selalunya. Setuju. So, itulah. Kadang kawan-kawan kita tak support pun, tapi orang yang luar yang tak pernah kenal kita yang beli biasanya. Okay, dari segi delivery buat macam mana sekarang packaging? Postage. Buat macam mana? Packaging macam mana? Packaging maksudnya? Ya, untuk postage tu buat macam mana packaging dia? Maknanya dia tepung tu, wrap bubble, lepas tu hantar macam tu je? Lepas tu saya pun masukkan dalam apa? Kalau dia order banyak, saya masukkan dalam kotak. Kalau dia order sikit, saya wrap bubble je, lepas tu saya masuk dalam apa? Layer lah. Yang bag plastik tu lah. Plastik parcel tu kan. Okay. Yang ni saya seal lagi atas ni. Kalau boleh saya lah. Jadi dia tak terbuka. Double tak lah. Cara paling senang actually bubble wrap tu boleh buat seal juga sebenarnya. Pakai yang jenis yang dia kalau yang manual punya, yang dawai tu, kita seal kan guna yang letak elektrik tu. Pernah buat tak? Macam buat kari pak panas ke? Seal kan guna macam tu. Guna bubble wrap. Bubble wrap tu kita boleh buat bag sebenarnya. Okay. So dia memudahkan lah. Benda tu boleh buat awal-awal. Kalau contoh free kan. Okay, ambil ukuran dia, sealkan tepi-tepi tu, buat dua lapis, dia boleh jadi bag. Lepas tu tinggal seal dengan yang bawah je lah. So nampak lagi, satu lagi eksklusif lah, dan satu lagi secure.
Contoh kalau ada tumpah ke ataupun contoh ada benda yang angin ke apa, angin tak boleh masuk lah. Basah ke contoh. Sebab benda tu akan protect packaging dalam tu. Okay. Then another part is paling penting letakkan, kalau ada business card, letak business card. Kalau tak ada pun mungkin boleh letak macam notes ke, ucapan ke something macam tu, sebagai appreciation untuk orang yang beli tu. Yang tu wajib kena ada. Okay? Thank you note lah kita panggil, thank you note. Then letak, kalau ada receipt lah, kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah tu. Then nak kena record lah benda tu. Okay. Sebelum hantar, contohlah JNT ke Post Laju datang pick up ke apa, pastikan snap yang AWB tu dulu. Okay. Ni kalau Shopee ke atau mana-mana pun just simpan as a record, sebab selalunya kita akan hilang database tau. Kalau benda tu kita snap ambil gambar, at least benda tu simpan dalam phone kita as a database. Okay. Selain daripada nak bagi kepada customer lah, boleh je bagi AWB tu kat customer sebagai tracking apa parcel. Alright? Boleh Belajar sesuatu hari ni? Banyak sangat. Alamak, banyak ke? Tak, to be honest, saya excited bila tahu produk baru dan benda yang kita share semua benda yang kita buat. So, tak ada masalah lah kita berkongsi pengalaman kan. Cuma tunggu juga lah bila sampai sini kan. Boleh. Kita pause. Jadi kalau nak bagi, just bagi tahu awal. Sebab saya boleh plan lah nak bagi kat siapa. Tapi sekarang ni target nak bagi kat siapa? Cadangannya. Tak ada. Tak tahu. Okay, minat siapa artis? Ha? Minat siapa artis? Saya takut lah sebab saya takut macam artis tu yang macam tak macam kau siapa lah macam gitu. Tak apa, cakap je siapa. Minat siapa? Saya minat ni apa? Besar sangatlah Datuk Siti. Apa? Datuk Siti. Dia jiran saya. Alah? Dia jiran saya. Datuk Siti? Ha. Serius lah? Ya. Betul? Ha. Satu kawasan. Oh, ye ke? Lalu depan rumah dia. Betul? Nak hantar kat dia? Betul. Okay. Nanti saya buat gift yang lawa macam kau cakap tu lah. Letak dalam box tu. Lepas tu letak macam-macam lah. Saya tak macam letak special tulis je. Tapi tak apalah, presentation tu penting lah. Okay, boleh je. Alright? Lagi siapa? Untuk Siti je? Senang sangat. Lagi? Lagi. Boleh bagi tapi tak tahu dia review ke tak lah. Okay? Tak apa, bagi je. Lagi? Lagi saya suka siapa saya suka ni apa? Allah ya Rabbi. Saya suka Khairul Amin. Khairul Amin. Khairul Amin duduk Rawang Khairul Amin mana? Masya Allah. Oh, dia jauh sikit lah. Saya tak pernah jumpa dia personally lah. Tapi insyaAllah kita boleh cuba kontak dia lah. Okay? Banyak ke? Just why not? Sebab benda free je. Tak salah. Kita pulang. Minat siapa? Lepas tu artis ni sebenarnya saya macam influencer lah. Influencer siapa? Agak Ataupun tokoh ke, nak bagi Tun Mahathir ke contoh. Apa lagi? tu besar sangat tu. Kenapa besar sangat? Dah tu. Saya dah tak layak nak bagi. Saya malu lah aku sebab yelah saya ni produk biasa-biasa budak kampung je kot. Diorang nak makan ke? Itulah masalahnya. Nampak tak? Kenapa anggap produk kita produk biasa? Padahal produk kita luar biasa. So that's why kita tak boleh nak grow. Sebab kita sendiri pun tak confident produk kita. Okay? So ubah benda ni sebab produk sama saja. Mungkin sekarang ni sebab starting baru first batch. Selepas ni batch kedua, batch ketiga, batch keempat jadi improve lah.
Tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab kena ingat macam ni. Orang-orang yang famous ke, even yang influencer ke, even artis pun, diorang ada rasa macam nak tolong tau usahawan yang baru start ni. So that's why walaupun packaging kita macam tu pun tak ada masalah. It's okay. Walaupun sebab kalau kita buat packaging kita cantik-cantik sangat pun orang tengok macam betul ke produk baru ni? Ini betul ke produk kampung ni? Canggih sangat packaging dia. So benda tu pun dia ada side effect jugalah. Still okay untuk packaging sekarang pun sebab apa? Ada serta-serta influencer yang saya kenal dia rasa macam tak apalah aku tolong review je, tak masalah. Kita tolong dia, kita tolong. Istilah dia bantu dan tolong. So it's okay. Tak salah untuk kita nak dream. Tiba-tiba tahu orang yang kita aim nak ni dia review pula benda ni kan. Macam saya pernah bagi produk, dia review sekali. Dan saya tak sangka dia up balik again sebulan selepas tu dia up lagi. Dan benda tu macam wow, berapa kali dia up ni tanpa perlu saya buat apa-apa. Sebab dia suka sangat dengan produk kita dan dia enjoy dengan apa yang kita jual tu. Kita jual experience, kita bukan jual produk. Tu kena ingat Okay. Kalau Siti Sarah boleh ke? Kita tengok Siti Sarah antara yang suka masak. Siti Sarah okey je. Siti Sarah okey juga. Siapa lagi suka masak? Dia suka masak. Siti Sarah dia suka masak. Saya masak. Okey. Boleh je. Kita cuba dapatkanlah nombor sebab macam saya pun saya tak boleh. Saya tak kata saya kenal semua tapi ada certain tu yang kita boleh ada tak nombor ni? Bila kita WhatsApp ke apa kita kenalkan diri. Dan benda tu actually lagi mudah lah sebenarnya. Sebab kalau nak DM dia dekat IG, yang haraplah dia baca. Mungkin baca tapi mungkin like seminggu atau sebulan selepas tu lah. Tapi insyaAllah kita cuba untuk bantu. Yang mana bagi respon nanti saya bagi tahu. Okay? Okay, boleh. Terima kasih. kasih. Boleh je. Tak ada hal lah. Kita just cuba bantu. Sebab ada peluang lah sebenarnya untuk dapat. Tapi nak kata confirm dapat tu tak. Kita kena approach dulu. Sebab ada serta-serta nama yang bila mention tu pun memang saya dah plan pun sebenarnya. Dah plan dan memang kita dah ada konteks lah. Tak ada masalah lah macam tu. Okay? Sama arti yang dah ada kontak. Itulah saya tanya siapa. Kalau tak boleh terus kontak je. Tapi kebetulan tak ada kontak tu. Datuk Siti saya tak ada tapi kakak dia, Rosie saya ada kontak. Saya pernah kontak dia personally lah nak hantar barang dekat Datuk Siti. Okay. Boleh? Boleh. Alright, so sekarang pukul apa dah? Pukul 10. Sebab kebetulan lah sesi malam sebab saya hanya free sama ada petang ataupun malam je sekarang ni. Everyday memang ada tight class. Saya hutang, saya tak bagi lagi kan juga. Nanti saya PM private lah untuk check balik dia jadual untuk nak buat session personal nanti Sebab sekarang ni memang jadual agak tight dan makin PKP makin rancak orang bisnes rupanya tau. So, tahulah rezeki masing-masing lah setakat ni. Apa pun kita cuba bantu dan hopefully produk baru ni meletup lah Dah start buat Shopee Ads ke belum? Dah start yang hari tu lah yang coach ajar tu. Ada lagi Lepas kredit? tu je. Saya tak buat dah sebab saya tengok dia macam saya buat tu macam tak berhasil sangat. Pakai keyword ke pakai display? Keyword. Keyword apa pakai? Yang tu produk nasi dagang kan? Jumlah search dia lebih 5,000 tak? Macam mana? Jumlah search keyword tu lebih 5,000 tak? Saya tak pastilah yang tu nak tengok balik. Nanti snap kat tu Just ambil gambar je. Dekat tapi keyword dia bukan lama. Tapi nanti saya setkan satu masa kita buat review personal. Okay? Saya kena check balik. Mungkin sebab keyword tu kurang carian dia lah. Sebab to be honest, saya sendiri tak pernah search nasi dagang dekat Shopee. So mungkin carian dia agak rendah sikit lah. Compare dengan benda lain. Mungkin perencah ke ataupun wording ready pack food tu kurang sikit. Mungkin lah, assume je. Nanti saya tengok kemudian. Okay? Alright. Hari ni duduk seorang je. Biasa ada 2 orang ke 3 orang. So memang special lah untuk Nur Amirah malam ni dia saja. Tak habis-habis dia je.
Tapi okey juga sebab dapat feedback yang bagus dan hopefully benda ni boleh improve you punya business lah. Okay. Alright. So saya rasa itu saja kot untuk malam ni. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada, tak apa, sambung lain kali pula. Okay, dekat IG tu pakai heritage apa vintage apa nama IG? Entitate dagang vintage. Nasi dagang vintage. Tapi dia tak ada nasi, entitate dagang vintage. Entitate. Entitate dagang vintage. Oh, kenapa tak buat nasi dagang full word? Tak tahulah kenapa saya buat gitu. Rename lah boleh. Tak ada masalah, boleh rename je. Boleh rename Boleh. IG dah berapa ribu follower? IG baru sikit baru. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Sampai ratus-ratus baru. Ratus-ratus baru. Ke 1,000 lah, saya tak ingat lah, saya kena tengok balik. Tapi sekarang ni, setiap saya ada, bukan masuk lah, saya ada follow Super Daddy tu lah. Dia ajar macam mana nak dapat follower 1,000. 1,000 pertama. Lepas tu, tak dapat lagi 1,000. Baru dalam 45 orang follow. Orang follow saya. Saya tengok gitu lah. So apa cara yang metrik yang dia ajar sampai dapat 1,000 tu? Mudah je. Macam dia ada buat satu grup dia tu. Lepas tu kita macam saling follow lah. Macam gitu je. Okay. Lepas tu nanti ada grup 10,000 tak? Dia ada grup 10,000, grup 50,000, grup 100,000 ada join? ada. Dia cuma first kali dia kata dapatkan 1,000 dulu. Lepas tu kalau siapa yang dapat 1,000 tu dia akan dapat belajar Shopee pun benda tak, saya tak ingat dia bagi. Tapi setiap pukul 6.45 tu dia ada kuliah. Dia buat kuliah sekarang. Mana ada kena bayar apa-apa ke? Tak ada. Oh free je, free kelas lah. Dia ajar free tapi 6.45. Macam yang baru ni dia ada ajar pasal, tapi saya tengok sekejap je sebabnya sekarang ni kan anak-anak sekolah kan PDPR tu kan pukul 8 dah kena start dah kelas dia tu. Jadi saya tak nak bagi komitmen sangat lah. Saya dengar-dengar sekejap je lah. Ada yang dia 6.45 biasa dia ada kelas dia. 6.45? Setiap hari. Yes. Wow. Dia panggil kuliah subuh. Yes, kuliah subuh. Lepas tu ramai juga orang yang tengok. Okay, menarik ni. Kuliah subuh Lepas tu dia akan macam contohnya dia kata okay, dia akan update dia punya status biasa malam-malam tu dia akan kata yang siapa-siapa yang nak join ni kalau nak masuk ni dia memang dia punya kelas tu memang kena tunjuk muka, dia tak ambuh sebab dia cakap saya nak bercakap dengan human, dengan orang. Lepas tu dia kata siapa-siapa yang baru ni kelas pasal influencer, siapa-siapa yang nak jadi influencer sila boleh masuk dia punya kelas tapi kena bercakap lah, maksudnya dia tak mula macam diam je. Kalau siapa-siapa yang macam nak jadi pendengar je boleh tengok je yang dia rekod dekat Facebook dia. Kalau siapa-siapa yang macam nak share ke ataupun nak tanya soalan ke macam-macam ni boleh masuk dia punya kelas. Aku teringin nak tahu macam mana nak jadi influencer. I mean siapa nama dia tadi? Bukan nak bandingkan lah. Saya pun tak tahu benda ni boleh jadi. Boleh buat. Nama dia saya tak ingat. Sekejap. Saya orang panggil dia sorry. Super Daddy. Super Daddy. Super Daddy. Dia ni duda anak dua tak silap saya. Okay. Dia memang pernah keluarkan buku. Mentality sampah tak silap saya buku dia. Dia dulu duduk overseas. Terus sikit masa dia dah tahu. Jadi Super Daddy. Kyrie apa nama dia? Oh lain. Okey. Dia banyak pasal penulisan. Dia banyak writing. Dia banyak ajar pasal writing. Macam mana nak suruh writing kita tu orang membaca. Dia lebih kepada orang-orang yang suka menulis lah, writing. Lebih kepada siapa-siapa yang suka writing ni boleh follow dia. Macam kita lebih kurang. Alright. Lepas tu dia punya circle dia tu semua yang saya rasa circle dia tu bukan rasa lah. Macam circle dia tu memang yang supportive, yang jenis positif, yang support each other. Dia punya circle tu saya suka lah. Circle dia tu. Maksudnya masuk dalam support each other. Okay, that's good. So
So untuk sekarang ni kita tengoklah rasanya untuk next kelas mungkin dah sampai lah 1,000 follower kan? Ha? Boleh sampai 1,000. Tak tahulah saya. Okay, to be honest, dapat 1,000 tu buat like follow unfollow tu pun dah boleh dapat 1,000 sebenarnya. Oh, baru hari ni saya saya ingat follow tu tak buat lagi. Ya Allah. Tu boleh saya boleh dapat. Sebab sehari kita boleh follow 200 lah kan. So average kalau seminggu tu boleh dapat 1,000. Try lah buat. Tuan, saya nak belilah apps F-Boom tu. Nanti. Saya tak cadangkan. Tak cadangkan. Sebab kawan saya kata dia stop. betul, dia ada risiko dia. Terutama sekali kalau kita pakai page kita buat macam tu, kita spam lah, istilah kita spam ads. Facebook akan ban kita dan akan block kita. Itu yang risiko dia lah. So kalau daripada nak beli tu, betul buat FB ads je terus, lagi senang bayar kepada Facebook je terus. Tak payah nak pakai saya tak cadangkan lah pakai teknik-teknik blackhead. Sekarang FB ads mahal. Betul mahal, tapi at least better lah, tak ada risiko sangat compare to gunakan software blasting ni. Sebab dia tujuan blasting dia Dropbox tau. So dia akan blast ikut grup mana yang ada. Dan benda tu lama-lama Facebook akan boleh detect. Dan ramai sebenarnya yang saya dapat feedback account page dia yang 50,000, 80,000 kena block. Account flag, tak boleh nak buat iklan, kena buat account baru pun ada. So tu risiko dia lah sebenarnya. Dan cuma boleh, tak ada masalah. Cuma saya tak suggestkan lah sebab saya pegang teguh dengan polisi yang Facebook bagi. So, kalau benda-benda yang Facebook ni dia akan update polisi setiap 2 minggu tau. So kadang-kadang gambar ni tak boleh, tulisan tak banyak tak boleh, tu tak boleh. So as long kita buat benda yang sebab saya dah 8 tahun dah buat dalam industri ni. So takat ni saya tak pernah kena block, saya tak pernah kena ban daripada Facebook. Dan Facebook suka dan Facebook pernah jemput saya sekali. So itu paling penting lah. Sebab kalau kita buat benda yang Facebook tak suka, risiko untuk kita hilang page kita, hilang Instagram kita, hilang access account kita adalah tinggi. So kalau you nak main long term, better jangan. Kalau nak main short term, boleh. Okay? Alright. Kau satu lagi soalan. Kalau kata saya buat live dekat luar, masak-masak dekat luar, masak-masak outdoor, saya perlu pakai lighting lagi ke? Okay, ingat dua benda ni. Kalau selagi gambar tu jelas dan terang, maknanya sebab outdoor ni ada natural lighting kan, tak ada masalah. Tak payah guna lampu pun tak apa. Melainkan kalau gelap, terlalu gelap, sampaikan orang tak nampak dan ada gangguan dari segi suara, orang tak dengar, yang tu mungkin boleh consider guna mic dan sebagainya lah. Tapi kalau selagi benda tu terang, jelas dan suara kita pun boleh dengar, tak ada masalah. Cuma mungkin kena cocok dengan letak power bank lah, tu je lah. Sebab kalau buat live ni dia makan banyak bateri. Sebab saya nak buat kat luar lah lepas ni. Buat kat luar. Okay, terima kasih. Kalau boleh sebelum buat live, ingat always remember buat macam flow dia je. Tak perlu buat skrip pun tak apa, buat flow tu supaya you ingat, oh tik ni dah, benda ni dah cakap, item ni dah cakap, benda ni dah cakap. So in the end, akhir program ataupun sebelum start program, sebelum start live tu, pinkan post. Call to action tak letak tadi. Saya tengok. Call to action selalu tak letak. So orang nak beli tu tak tahu macam mana. Letak kat komen tu, okay, siapa nak beli letak link WhatsApp ke, link Shopee ke ataupun detail tu. Okay? Saya tak pandai nak pin lah. Macam mana saya nak pin? Tulis kat komen. Nanti dia ada satu macam button tu, macam pin lah. Kita tekan benda tu lama-lama, nanti dia akan stay dekat atas. Kalau saya buat lepas live tu tak jadi tak? Dia waktu live biasanya. Sebab waktu live orang tengok. Selepas tu boleh je, tak ada masalah. Tapi biasanya orang buat semasa live. Jadi lepas live. Sebab bila habis live tu kita boleh update kat status dah. Tak perlu nak pin post pun. Okay.
Boleh tengok di YouTube tentang how to pin post kat Facebook. Tu je. Okay, baik. Right? So always kena ada call to action. Tu paling penting. Nak order macam mana? Order sekarang. Bagi link terus. Sama ada link WhatsApp ke ataupun link Shopee ke, link website ke atau sebagainya. Kena ada call to action. Okay? Lagi satu letakkan ni. Kalau jual tengah live ni, letakkan agensi. Hari ni kita buat promotion sampai pukul 6 saja. Kena ada cut off. Hari ni siapa yang bayar sebelum pukul 11 malam, saya bagi diskaun. Atau saya bagi free delivery ataupun saya bagi something. Kena ada cut off. Kena ada tu. Supaya orang customer akan rasa macam, kalau aku tak beli sebelum pukul 4 hari ni, aku tak dapat harga ni, satu. Kalau tak beli sehari ni juga, mungkin stok tu habis atau sebagainya. So always kena main benda ni. Stok hari ni saya ada 20 je. Siapa cepat dia dapat. Lepas ni saya tak tahulah bila lagi nak restock bla 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 bla. Tu ayat marketing lah. Tu kreatif lah, kena guna sendiri. Okay. Alright, so kita tunggu esok buat live Okay. Esok tu pula. Alright. Tadi live tu okay dah sebenarnya. Just buat practice je lama-lama. Kalau konsisten buat lama-lama kita akan terbiasa dan dah tak payah nak pakai skrip, saya nak pakai apa, letak je kamera pak, dah tahu dah nak cakap apa. Alright? Kena beli dapur kecil lah tau. Beli dapur yang gas ni je cukup. Dapur gas yang camping tu. Portable Portable tu. Pakai tu pun simple. Boleh dah. Sebab kalau rancang yang masak-masak pun pakai dapur tu je sebenarnya. Dan tak mustahil kalau konsisten buat, one day mungkin rezeki TV station panggil untuk buat dekat Malaysia hari ni ke ataupun wanita hari ni ke. Sebab orang akan jumpa daripada Facebook, orang akan jumpa daripada Instagram. Siapa tahu kan? Okay? Kita doakan yang terbaik. Alright? Okay. Hari ni, Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.